Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM Anda. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk pembangunan masyarakat di bawah topik 2.1 pendidikan, iaitu bagaimana pendidikan membentuk akhlak mulia dalam konteks pembangunan masyarakat berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita ikuti sesi pembelajaran kita. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita dengan lebih lanjut, jom kita lihat dahulu definisi pendidikan. Pendidikan merupakan ataupun merujuk kepada perihal mendidik atau proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Manakala akhlak pula merujuk kepada kebaikan atau ketinggian budi pekerti, kelakuan dan tabiat. Soalannya, bagaimana pendidikan membentuk akhlak mulia? Untuk mengikuti jawapannya, jom kita teliti perbincangan yang berikutnya. Jom. Sekarang kita ingin lihat bagaimana pendidikan mampu membentuk akhlak mulia. Pendidikan mampu mengubah ataupun membentuk akhlak mulia khususnya melalui pendidikan ilmu agama. Apa yang kita akan pembentukan akhlak mulia ialah apabila pendidikan ilmu agama yang diterima oleh masyarakat itu mampu mengubah seseorang itu daripada sikap negatif kepada sikap positif. Misalnya, untuk ini kita kata perubahan yang telah diterima oleh Sultan Mahmud Shah, iaitu daripada zalim kepada insaf. Contohnya, Sultan Mahmud Shah yang sebelum ini bersikap zalim kerana menjatuhkan hukuman bunuh kepada Bendahara Sri Maharaja setelah mendengar fitnah daripada Raja Mendeliar, kononnya Bendahara Sri Maharaja ingin menderhaka dan menjadi Raja di Melaka. Jadi, Sultan Mahmud Shah tanpa usul periksa telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada Bendahara Sri Maharaja. Walau bagaimanapun, dengan ilmu agama yang telah diterimanya daripada Maulana Yusuf telah menyebabkan baginda berasa insaf ataupun menyesal setelah membunuh Bendahara Sri Maharaja kerana baginda akhirnya tidak mendapat sebarang bukti yang menunjukkan bahawa benar Bendahara Sri Maharaja ini ingin menderhaka. Jadi di sini kita dapat lihat adanya perubahan sikap positif, sikap negatif daripada zalim kepada insaf, daripada sikap negatif kepada sikap positif. Jadi ini yang kita katakan pendidikan itu mampu membentuk akhlak mulia. Jadi untuk pemahaman yang lebih lanjut, jom kita teliti slide yang berikutnya. Demikian tadi perbincangan tentang bagaimana pendidikan membentuk akhlak mulia berdasarkan Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dalam konteks pembangunan masyarakat. Jadi sekarang kita lihat pula contoh soalan bagi tajuk ini. Pendidikan penting untuk membentuk akhlak masyarakat. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan masyarakat 25 markah. Seperti biasa, oleh sebab soalan ini berbentuk tunggal, artinya jawapan pelajar perlu terdiri daripada 3 bahagian, iaitu pengenalan, isi dan penutup. Pada bahagian pengenalan, pelajar ataupun calon perlu mengemukakan 3 ayat yang mana terdiri daripada definisi pendidikan, definisi akhlak dan senarai isi. Kemudian, pada bahagian fakta, pada 5 fakta yang berikutnya, calon perlu mengemukakan isi yang terdiri daripada fakta,
huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Tidak perlu huraian kontra kerana soalan ini menggunakan kata tugas huraikan. Apabila kata tugas huraikan, jawapan bahagian isi pelajar perlulah terdiri daripada 4 perkara sahaja, iaitu fakta, huraian pro fakta, contoh dan kesimpulan kecil. Jadi jom teliti contoh penulisan jawapan untuk soalan ini, khususnya untuk perenggan isi. Setelah pelajar selesai membincangkan 5 perenggan isi itu tadi, maka kini tibalah ke bahagian jawapan yang terakhir pelajar, iaitu penutup. Pada bahagian penutup ini, pelajar hanya perlu membina 2 ayat, iaitu ayat pertama yang berupa rumusan isi dan ayat kedua yang berupa cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Demikianlah tadi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang cikgu kongsikan akan dapat difahami oleh para pelajar dengan mudah. Akhir kata, sebelum kita berpisah, jangan lupa kita katakan azam kita pada KMK. Katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Sekian sahaja dahulu, semoga kita berjumpa lagi di lain ruang. Terima kasih dan bye-bye.